Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali. Nama saya Izman bin Fauzi. Saya adalah seorang HR. Pada hari ini saya hendak bercerita mengenai satu dasar baru daripada kerajaan dalam usaha membantu rakyat ketika krisis COVID-19 ini. Sebelum itu, kita ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri yang kita kasihi, kerana telah mengumumkan beberapa dasar yang kita sifatkan sangat baik dan amat membantu negara dan rakyat ketika ini. Okay. Berkaitan dengan pengeluaran KWSP yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya nak cerita sikit berdasarkan kefahaman saya, dan jika ada kesilapan ataupun maklumat yang tidak lengkap, anda boleh rujuk kepada portal KWSP itu sendiri. Ini adalah berdasarkan kefahaman saya, apa yang dimaksudkan dengan dasar itu setelah membacanya di portal KWSP. Okay. Dasar pengeluaran wang melalui akaun 2 KWSP ini, ataupun yang dinamakan sebagai iLestari, yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini mempunyai beberapa syarat sebelum dapat keluar. Bukan boleh keluar sewenang-wenangnya. Apakah syarat-syarat ini? Yang pertama, pemohon mestilah ahli KWSP. Yang kedua, mestilah warga negara Malaysia dan atau pemaustatin tetap di negara ini. Yang ketiga, mestilah berumur di bawah 55 tahun. Yang keempat, mesti ada baki di akaun kedua KWSP mereka. Yang kelima, pengeluaran ini adalah terhad kepada RM500 sebulan sahaja. Tak boleh lebih. Walaupun duit kita banyak dalam KWSP, hanya terhad kepada RM500 sebulan sahaja selama 12 bulan, bermula dari April 2020 sehingga bulan Mac 2021. Syarat-syarat ini juga yang paling penting ialah kita kena mohon, bukan automatik. Bukan seperti proses pengurangan caruman daripada 11% kepada 7% yang sebelum ini. Yang itu ialah juga dasar pada kerajaan melalui KWSP kepada semua pencarumnya yang melalui arahan KWSP. Tetapi kalau kita nak kekalkan caruman, kita kena isi borang. Tetapi untuk iLestari ini berbeza. Kita diberi peluang. Kalau kita nak, kita kena isi, kita kena mohon. Macam mana nak mohon? Ada 3 cara nak mohon. Kita tahu musim COVID-19 ini kita tidak digalakkan berhimpun. Tidak dibenarkan sebenarnya berhimpun beramai-ramai untuk mengelakkan dia dari merebak lebih teruk. Cara dia yang pertama melalui online. KWSP memang daripada dulu dah ada iAccount untuk ahlinya. Jadi setiap ahli KWSP yang mempunyai akaun boleh terus memohon melalui iAccount masing-masing. Yang kedua, pihak KWSP ada menyediakan borang di dalam portalnya nanti. Belum ada lagi. Dia akan menyediakan nanti borang. Kita atau pemohon yang tidak mempunyai kemudahan iAccount ataupun enggan menggunakan kemudahan ini, boleh download borang ini ataupun mungkin boleh ambil di pejabat KWSP, mengisinya dan menghantarnya melalui email kepada ilestarimohon@epf.gov.my. Ataupun cara ketiga, ataupun ini cara yang agak konservatif sekarang ni, mungkin orang-orang yang dah berumur ataupun yang mungkin mereka tidak mempunyai kemudahan internet, mereka boleh juga mendownload borang itu, mengisinya dan menghantarnya secara pos ke KWSP Petaling Jaya. Ada alamatnya di dalam portal nanti.
Dan borang ini boleh dihantar sama ada pos biasa ataupun lebih baik juga menghantarnya melalui pos berdaftar. Bila dah mohon tu berapa lama boleh dapat? Proses permohonan tu bermula pada 1 hari bulan 4 2020. Dan terpulanglah, kalau kita rasa kita tak nak isi 1 hari bulan 4, kita boleh isi bulan lain. Tetapi dia hanya untuk 12 bulan bermula pada 1 hari bulan 4 2020. Dan bila kita isi 1 hari bulan 4 2020 contohnya, kita akan mendapat kita punya duit kita kali pertama pada bulan Mei. Berilah masa kepada KWSP untuk memprosesnya pada bulan April dan kita akan terima duit kita nanti pada bulan Mei. Begitulah seterusnya. Saya yakin sistem ini pada fahaman saya dia akan secara 12 bulan berterusan. Jadi kita isi borang sekali dan kita akan dapatnya secara 12 bulan mengikut berapa baki akaun kedua kita. Nanti mungkin KWSP akan menerangkan dengan lebih ringkas, dengan lebih lengkap di dalam portal mereka. Ada orang tanya, kenapa bagi RM500 maksimum sebulan selama 12 bulan? Kenapa tak bagi terus RM6,000? Senang, tak payah pening kepala. RM6,000 ni macam-macam kita boleh buat. Yang pertama, kita kena faham tujuan Perdana Menteri kita memberi RM500 sebulan ini maksimumnya sebab dia nak pastikan duit itu berterusan setiap bulan. Jangan kita nak joli. RM500 sebulan tu kalau kita gunakan, kita boleh membeli barangan keperluan. Macam PM kita cakap, untuk memastikan sentiasa ada makanan di atas meja. Kita tahu, tak payah nak tipu. Kalau kita ada RM6,000 sekaligus, apa perkara pertama yang kita buat? Ramai saya yakin akan mula mencari iPhone 11 Max Pro yang berharga lebih kurang RM5,000 lebih. Ini bukan tujuan kerajaan kita memberi wang tersebut. Bukan untuk berjoli. Kita guna untuk orang yang perlu sahaja. Ada juga orang bertanya, macam mana duit itu akan sampai kepada ahli? Nak kena beratur ke? Nak bagi ambil ke? Tak perlu. KWSP akan memberi wang itu terus ke akaun bank pencarum tersebut. Kalau saya tak ada akaun bank, macam mana? Kalau tak ada akaun bank, pergilah buat buku akaun bank. Takkan tu nak ajar. Lagipun, bank masih dibuka. Kalau saya bankrupt ataupun saya ada masalah dengan bank, saya tak boleh ada akaun bank, macam mana? Astaghfirullahalazim. Kalau macam itulah teruknya nasib anda. Anda boleh call KWSP dan berbincang dengan pegawai mereka. Saya yakin mereka ada satu mekanisme macam mana nak bantu orang-orang macam encik-encik semua. Mungkin saya rasa mereka mungkin boleh mengeluarkan cek ataupun cek yang boleh ditunaikan terus di bank. Jangan bimbang, KWSP ada caranya. Jumpa mereka, berbincang cara baik. Okey. Yang seterusnya, kita dapat lihat ramai pihak, sama ada dari segi pihak-pihak NGO ataupun parti politik yang mempolitikkan isu ini. Kenapa kerajaan mengarahkan dasar ini yang mengeluarkan duit KWSP pekerja. Duit ini untuk simpanan hari tua mereka. Saya bersetuju, tapi sudut pandang kita berbeza. Yang pertama, kita kena lihat kenapa duit ini perlu dikeluarkan. Ada orang dia perlukan duit untuk hidup je. Dia adalah persoalan sama ada kita nak ada duit yang banyak untuk menunggu hari mati. Kita ada duit yang banyak, kita ada untuk perbelanjaan makan untuk menunggu mati, ataupun kita perlu berbelanja sekarang duit itu untuk mengelakkan kita mati. Itu dua pilihan je kita ada. Kalau kita rasa
Kalau tak ada duit tu, kita akan menyebabkan kita kebuluran, tak ada duit nak makan. Baik kita keluarkan duit itu. Duit masih kita boleh cari. Kita mungkin boleh bekerja untuk menampung pendapatan kita. Tapi bila kita dah habis nyawa, siapa yang akan nanti mendapat duit-duit kita nanti? Okey. Seterusnya, isu tentang pengeluaran ini, dia senang. Kerajaan bagi kemudahan untuk siapa yang nak keluar. Jika anda tak ada keperluan untuk keluar, jangan keluar. Senang je. Kenapa nak fikir-fikir, nak sakit kepala? Kenapa nak marah orang sini sana? Anda rasa anda tak perlu keluarkan duit, jangan keluar. Tak ada siapa paksa anda. Okey? Jadi, saya memohon bagi mereka yang terpaksa mengeluarkan wang ini untuk perbelanjaan mereka, sama ada untuk makan dan sebagainya, agar berhemah dalam perbelanjaan tersebut. Jangan joli. RM500 tu nilai dia tak terlalu besar. Kita sekali ke pasaraya mungkin 100-200 akan habis. Kalau kita perlu belanja, belanjakan. Untuk diri, untuk keluarga, untuk anak-anak, belanjakan. Jika tak perlu belanjakan. Cuma dalam hal ini, untuk saya meminta pihak KWSP berbanding memberikan 12 bulan berterusan kepada pencarumnya, mungkin mereka boleh menyediakan dalam borang tersebut. Jika pekerja, contohnya saya hanya memerlukan untuk 3 bulan pertama pada tahun ini, saya boleh tik untuk 3 bulan saja. Untuk bulan keempat dan seterusnya, tak perlu saya ambil lagi. Begitulah seterusnya. Kalau saya perlu 1 bulan, berilah untuk saya pada 1 bulan. Kalau saya perlu untuk 12 bulan, saya akan tandakan di borang, saya perlukan 12 bulan. Baiklah. Sekian dulu daripada saya. Semoga video ini memberi sedikit informasi dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalam.